Tuan-puan macam ni hari ni tuan-puan kita nak ceritakan tentang senaman yang mana satu yang membakar lebih banyak lemak. So kita just nak fokus kat tiga benda ni lah. Okay, sebab tiga benda ni je yang selalunya akan menjadi orang kata apa ni, perdebatan. Okey, perdebatan ataupun orang kata ni bagus, ni bagus, ni bagus. Okey, so hari ni saya nak bawa dua kajian meta analisis. Meta analisis ni maksudnya kajian yang paling superior lah. Okey, mereka kumpulkan semua kajian-kajian orang lain dan mereka tengok sorting dan diorang tengok apa kesan latihan ni terhadap apa yang diorang nak cari lah. Okey, so nanti saya ceritakan di akhir lah, di akhir nanti So tuan-puan, tajuk memang best. Okey, Nur Amira apa khabar? Nur Amira, Puan Aslinda apa khabar? Okey, tuan-puan, kalau boleh tuan-puan tolong like, share tuan-puan. Share, tolong share supaya kita dapat beri manfaat juga kepada orang lain tuan-puan. Paling tidak pun bagi semangat kat saya ni tuan-puan. Okey tuan-puan, so hari ni topik tuan-puan, kita nak ceritakan tentang circuit training. Okey, tentang HIIT dan juga tentang Tabata. Tiga benda ni nampak sama tapi tak serupa. Okey, nampak sama tapi tak serupa. Jadi tuan-puan, memang dia tak samalah. Okey, dia memang berbeza lah dari segi banyak segi perbezaan je. Tapi sebenarnya dia tak adalah beza banyak sangat. Cerita je sama je, tapi jangan sampai confuse lah tuan-puan sebab saya tengok ramai orang kat luar sana confuse dengan istilah-istilah ni tuan-puan Okey tuan-puan, mari kita tengok satu persatu tuan-puan Okey, kita tengok apa ni sekejap. Circuit training ni tuan-puan Saya dah masa zaman saya atlet dulu, circuit training ni adalah latihan yang selalu kita orang jalankan tuan-puan. Okey, barulah kita tahu rupanya apa yang saya buat ni rupanya membina kita punya stamina dan ada protokol-protokol. Dulu kita ingat semua sama. Okey, bila HIIT datang pun HIIT ni apa pula kan. Jadi so kita tengoklah, kita tengok satu persatu tuan-puan Okey, saya nak kenalkan tuan-puan tentang circuit training. Circuit training ni dia aktiviti yang dilakukan secara berstation tuan-puan. Berstation bermaksud dia ada station 1, station 2, station 3, station 4 sampai station berapa yang kita letak. Berapa station pun boleh. Nak buat 2 station boleh, 20 station boleh, is up to you. Okey, sebab dia tak ada apa orang kata satu modul khas. Tak kisah, dia kata asalkan berstation. Dia bertukar-tukar senaman lah maksudnya. Okey, jadi tuan-puan, itu yang pertama. Yang kedua, latihan dia dibuat berselang-seli. Selalunya kalau tuan dan puan you nak buat latihan circuit ni, you kena rangka dia berselang-seli. Dulu zaman saya atlet tuan-puan, memang coach saya buat macam tu lah. Okey, jadi dia buat berselang-seli ni. Apa selang-seli ni? Maksud selang-seli bermaksud, okey, exercise 1 upper body, exercise 2 lower body, exercise 3 core, lepas tu patah balik apa. Sebab apa? Dia nak dapatkan peripheral heart active. Maknanya apa, kita punya jantung ni boleh pump darah ke seluruh badan. Kalau kita baring, kita bangun sekejap, kita bangun sekejap, kita tunduk sekejap, kita squat, melompat dan sebagainya tuan-puan. Okey, jadi dia adalah susunan-susunan latihan yang disusun dengan station. Tak kisahlah kita nak buat dalam bentuk bulatan boleh, kita nak buat dalam bentuk straight boleh, it's up to you lah. Okey, jadi tuan-puan, selain daripada tu, intensity dia tuan-puan, dia boleh jadi low hingga ke high intensity. Circuit training boleh saja kita buat leha-leha. Faham tuan dan puan, kalau tuan dan puan nak tahu, pada tahun 2000, awal 2000 lagi, saya dah jalankan circuit training ni di gym saya lah dulu. Dan di mana peserta-peserta saya ni semuanya golongan-golongan orang kata 40 hingga 50 tahun ke atas. Di sana saya buat latihan circuit training ala-ala makcik leha. Sebab apa? Sebab itulah latihan yang sesuai untuk mereka. Okay, kita tak buatlah macam mana saya dilatih dahulu. Kalau masa zaman saya latih dahulu, memang ting-tong kita orang. Okay, so
dia mestilah daripada low hingga ke high intensity. Tak kisahlah nak buat low saja intensity boleh, nak buat high intensity saja pun boleh. Atau nak buat sekejap low, sekejap high, sekejap medium pun boleh. Tak ada masalah. Tapi syarat dia bukanlah high intensity, tapi dia boleh jadi daripada low hingga ke high. Okey, tu yang sebaiknya lah. Okey tuan-puan, saya tertinggal satu poin lagi. Dia boleh buat lebih daripada 30 minit lah. Sebab apa? Intensity dia tak adalah teruk sangat. Kita boleh kawal. Ini bermaksud kita boleh buat juga sampai 1 jam. Sampai tengah hari besok. Sampai tengah malam pun boleh. Okay. Maksudnya kita boleh buat dalam jangka masa yang panjang lah. Selagi you boleh larat. Okay. Ini bab circuit training tuan-puan. Alright tuan-puan, kita beralih ke bab yang kedua, iaitu HIIT. Apa HIIT ni? HIIT ni singkatan bagi High Intensity. Dengar High Intensity. Sekali lagi, High Intensity. Maksudnya intensity tinggi. Interval training. Interval training. Okay. Sebelum tu tuan dan puan, tolonglah like dan share tuan-puan video ni supaya ramai orang kat luar sana dapat manfaat daripada perkongsian saya hari ni lah. So HIIT, High Intensity Interval Training. Jadi tuan-puan, apa benda yang dia buat ni? Macam hari tu saya pernah cerita, aktiviti dia pelbagai. Jangan ingat HIIT ni kena buat push up atau dalam gym saja tau. Okey, push up, squat tak. HIIT ni dia boleh juga kita lakukan dalam aktiviti kita, dalam contohnya dalam larian. Okey, dia boleh jadi kita buat dalam larian. Kita pun juga boleh buat HIIT dalam kolam renang. Kita boleh buat HIIT juga melalui basikal. Okey, cuma kita jangan buat HIIT dekat kereta tuan-puan. Okey. Jadi HIIT ni dia boleh dilakukan dengan pelbagai aktiviti. Sebab saya cakap aktiviti dia pelbagai. Ni syarat-syarat dia lah. Okey, jangan ingat nak kena buat push up, lepas tu squat, lepas tu tak, dia tak sebenarnya. You boleh buat lari, lepas tu you buat squat. Boleh juga, tak ada masalah. Dan dia mesti ada jeda rehat dan jeda kerja. Maknanya mesti ada masa rehat dia dan ada masa latihan dia. Jeda rehat, jeda kerja, jeda rehat. Jeda latihan tu jeda rehat. Jeda latihan tu jeda kerja. Maksudnya jeda latihan ni dia workout. Jeda rehat, dia rehat. Okey. Nak faham lagi dia macam ini tuan-puan. Sekejap. Saya kena terangkan yang ini dulu. Dia boleh jadi 2:1, 3:1, 3:2, 1:2. Okey, contoh macam ni. Apa yang 2:1? 2:1 ni contoh. Saya buat larian, saya main basikal. So mungkin dalam 2 ni saya ambilkan 2 ni, kononnya saya ambil 15 saat tu 1. Jadi kalau saya buat 2, 30 saat saya akan speeding kat basikal. Okey, speeding. Laju. Lepas tu 15 saat saya slow je. Okey, recovery. Lepas tu saya buat balik. Laju 30 saat, lepas tu slow kan 15 saat. So kalau 2:1 boleh jadi 15 dengan 30, 2:1 30 hingga 15, atau 40 ke 20, atau 60 ke 30. Dia janjinya 2:1. Okey, boleh jadi juga 3:1. Kalau kita buat 20 saat, dia boleh jadi 1 minit hingga 20 saat. 3:1. Atau tuan-puan, dia boleh juga jadi macam ni. Apa orang kata, kita buat lari pecut. Lari pecut memang kita selalunya takkan dapat lari pecut dengan rehat yang pendek. Okey, contoh kita lari 50 meter. Okey, 50 meter mungkin dalam 8 saat. Katalah kita ambil 10 saat. Kita lari 60 meter mungkin 60-70 meter 10 saat. So kita lari sampai 10 saat. So kita rehat 20 saat atau 30 saat. So itu jadi 1:2 atau 1:3. 2 dengan 3 pun salah. Okey. Jadi dia boleh jadi yang ni pendek,
belakang panjang atau depan panjang, belakang pendek. Boleh mana-mana. Okay, it depends dengan intensity latihan yang kita buat lah. Okay tuan-tuan, seterusnya intensity dia memang tinggi sebab nama dia high intensity. Dia bukan cukup buat mak leha punya exercise. Kalau you buat mak leha punya, you pergi dekat circuit training. Sebab circuit training punya syarat, dia mesti low to high intensity. Faham So kalau you dah fit enough, then you barulah pergi dekat HIIT ni. Okay, sebab janganlah buat sebarangan kan. Okay, saya ada lagi. Dan dia selalunya siapa yang buat HIIT ni, kalau dia buat betul-betul 30 minit tu dah enough. Okay, tak perlu mungkin dia orang memang tak larat nak buat lebih daripada 30 minit sebab dia very high intensity tuan-puan. Dan dia boleh di cover dengan orang kata waktu rehat dia. Mungkin dia buat aktiviti 1 minit kan, 1 minit lari, lepas tu dia rehat, bukan 30 saat lari, rehat 1 minit pun boleh. So dia main dekat situlah. Okey tuan-puan, jadi saya stop sekejap, saya nak tengok ada komen apa-apa ke. Waalaikumsalam Aisyah Nadia. Waalaikumsalam Anis. Waalaikumsalam Puan Haslinda. Ya, waalaikumsalam Saiful. Waalaikumsalam Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Jeda, bukan JD, bukan. Okey, waalaikumsalam Waliza. Tuan dan puan, okey tuan-puan, saya kenalkan diri saya dulu. Saya Bahagia Jumali. Saya fitness consultant. Saya dah 15 tahun lebih dalam bidang ni dan dah ramai membantu mereka-mereka yang mengalami masalah berat badan dan juga sakit sendi dan otot tuan-puan. Okey, sekiranya tuan dan puan ada masalah apa-apa saja, boleh rujuk kepada kami tuan-puan. Boleh juga orang kata boleh masuk di dalam kiranya tuan-puan kalau berminat untuk mendapatkan khidmat konsultansi kami secara percuma tuan-puan, bolehlah klik di sini tuan-puan. Tu dia. Okey, so consultation ni selalunya kita charge 150, tapi kita bagi secara percuma tuan-puan. Jadi kita nak bantu orang lah dalam musim PKP ni. Okey tuan-puan, kita teruskan. Jadi tuan-puan, ini cerita pasal HIIT. Okey, dan sekarang kita nak pergi ke Tabata. Alright, apa cerita kat Tabata ni pula Okey, Tabata tuan-puan, mana dia tak keluar-keluar ni. Okey, ni Tabata. Alright, Tabata ni tuan-puan, dia adalah satu senaman yang mempunyai protokol dia tuan-puan. Protokol dia tuan-puan. Dia mesti ada protokol. Apa protokol dia tuan-puan? Ini 20 saat 10 saat. Saya tertinggal S 20 10. Pernah tak tengok siapa buat Tabata 30 15 ke 20 40? Itu namanya tak betul tuan-puan. So dia protokol dia mesti ni tuan-puan. Tak boleh tidak. Kalau you buat selain daripada ni, itu bukan Tabata. Ni saya cakap dalam sudut apa orang kata definisi Tabata tu sendiri tau. Okey, kalau orang nak buat Tabata sampai 1 jam 2 jam tu lantak dia lah. Tapi kalau you faham betul-betul maksud Tabata, dia ada protokol training dia, mesti dilakukan 20 saat kerja dan 10 saat rehat. Okey, dan dia buat 8 set je tuan-puan. 8 ulangan je tuan-puan. Okey, jadi intensity dia tuan-puan very high. Dia memang kena buat intensity tinggi. Sebab tu tuan-puan, exercise dia memang dalam 4 minit. Sebab tu kalau tuan dan puan pernah dengar ada orang cakap bakar lemak dengan hanya 4 minit saja, itulah Tabata. Tapi tuan-puan bukan boleh buat ketawa-ketawa tau. Dia boleh buat you menangis. Sebab apa tuan-puan? Ada sebab tuan-puan. Kenapa exercise ni dia buat sedemikian lah. Okey. Jadi tuan-puan, inilah secara ringkasnya tuan-puan untuk you faham apa benda yang saya nak ceritakan antara perbezaan 3 senaman ni. Okey tuan-puan, saya nampak ada soalan dah tadi. Okey tak kalau kita buat HIIT sahaja 3 kali hingga 5 kali seminggu? Boleh. Okey, boleh juga, tapi mungkin boleh main dengan intensity dia, sama ada high intensity lepas tu low intensity. Okey, you boleh tukar juga dengan buat larian, buat sebagai HIIT, boleh, tak ada masalah.
Ingatkan circuit training ke HIIT mesti buat dengan coach atau di gym saja. Bila dengar penerangan kau boleh buat dengan betul Cikgu Saiful, betul. Live workout yang kita buat setiap minggu tu dengan home video workout tu kategori yang mana satu? Itu dia kategori HIIT, Puan Selmi. Okey, jadi itu kategori HIIT. Okey, circuit training at least berapa exercise? It depends dengan Puan. Berapa banyak you nak buat, boleh je. Nak buat 12 boleh, 7 boleh. Kalau tak ada masa, buat 3 ke 4 pun boleh, 6 boleh. Kalau saya lebih suka buat dalam 5, 6 tu dah cukup lah. Okey. Tapi saya buat intense. Tapi kalau katakan grup ramai, so kita boleh alter lah benda ni. Wah, banyak soalan siut hari ni. Bagus. Tuan-tuan puan, tolong like dan share tuan puan Tolong share tuan puan. Kita bagi apa orang kata, benefit juga ke orang lain. Biar diorang faham antara perbezaan antara tiga ni. Sekarang sekejap lagi saya akan masuk kajian meta-analisis, nak menyatakan senaman mana yang paling baik sekali antara kesemua tu lah. Okey tuan puan, ada tanya lagi. Boleh komen tak pasal senaman yang tengah famous sekarang? Tengok ramai yang share, yang sambil baring, sambil main phone, sambil goyang kaki berkesan. Apa ni lah? Saya pun tak tahu pula senaman apa. Sorry, saya memang lately ni sibuk. Jadi saya tak berapa nak follow sangat benda viral. Tuan puan, tadi saya ada 4 appointment tuan puan. Jadi pagi sampai petang memang saya sibuk. Saya tak sempat. Sebab tu kalau tengok saya punya Facebook, senyap je lately ni. Dan saya sekarang sedang convert business ke online. Jadi memang ada banyak benda yang kita tengah buat. So memang saya tak berapa nak follow lah. Kalau you boleh direct je cakap, boleh lah kita tengok kan. Waalaikumsalam Puan Zuk. Okey, kalau kita buat HIIT tapi heart rate macam tak berapa tinggi je, maksudnya salah ke HIIT tu tak berapa hebat. Betul. Topik ni tuan puan saya akan cover, saya tak ingat hari apa, tapi memang saya akan cover nanti tentang heart rate. Tuan puan, follow tuan puan rapat-rapat. Besok saya tak buat live. Saya kalau tak silap saya memang topik ni hari Rabu atau Khamis saya akan cerita tentang heart rate. So nanti saya akan beritahu kat mana you akan duduk heart rate tu kat mana, dan kita akan kira sama-sama covenant formula macam mana kita nak dapatkan nadi kita. Okey tuan puan. Okey, so tuan puan terima kasih banyak yang menyoal ni tuan puan. So tuan puan tolong share, tolong like, tolong share banyak-banyak, tag kawan-kawan kita yang lain. Okey tuan puan. So kita nak masuk 2 kajian meta-analisis. Saya cari saya jumpa 2 kajian meta-analisis yang ditulis oleh, kajian ni ditulis oleh Keating SE, Johnson NA. Ni geng-geng je lah. Kalau dalam bahasa apa orang kata research, dia panggil Keating et al. Keating et al maknanya dia dan kawan-kawan dia. A systemic review and meta-analysis of interval training versus moderate intensity continuous training on body adiposity. Okay, so maksudnya dia kata apa kesan antara latihan interval training dengan moderate intensity continuous training ni. Maksudnya macam kita buat larian lah. So interval training selalu kita akan fokus ke high intensity dan dia ada rehat. Sebab tu dia nama interval. Ada latihan jeda kerja dan ada jeda rehat. So itulah interval training. Okey. Jadi dia kata apa beza yang interval training ni dengan moderate intensity continuous training. Maksudnya orang yang jogging dalam moderate intensity. Okey, jogging berterusan lah. So tuan puan, dalam meta-analisis pada tahun 2017 ni mendapati bahawa HIIT versus MICT, moderate intensity continuous training lah. HIIT tu high intensity interval training. So tuan puan, dia ambil 6074 kajian tuan puan. Inilah meta analisis. Dia ambil semua kajian-kajian orang dah buat, dia buat satu dapatan daripada hasil kajian-kajian orang tu. Dan dia ambil semua 6744 kajian yang dibuat selama 4 minggu, dan dia dapati tuan puan tiada perbezaan signifikan terhadap body fat dan fat mass. Maksudnya body fat percentage dengan fat mass tak ada sangat perubahan tuan puan. Okey. Tapi tuan puan, mereka cakap cuma latihan HIIT ni
tak perlu mengambil masa yang panjang. Jadi tuan-puan, kalau you rasa you tak ada masa yang panjang untuk melakukan senaman, kenapa you nak sibuk pergi buat exercise yang mengambil masa yang panjang? So exercise boleh juga kita pendekkan, tapi kita tinggikan intensiti latihan dia. Okey, jelas Okey tuan-puan, ini kajian yang pertama tuan-puan. Okey, kita pergi ke kajian yang kedua. Wewege ke apa nama dia pun susah nak cakap. Wewege M et al. Okay, so dia pun buat satu kajian meta-analisis. The effect of high intensity interval training versus moderate intensity continuous training on body composition in overweight and obese adult, a systemic review, okay, and meta-analysis. So pada tahun 2017 juga tuan-puan. Jadi tuan-puan, sama juga dia cerita. Tadi dia pergi yang kajian tadi dia tengok pada body fat percentage dengan fat mass. Yang ini dia tengok pada body composition. Lebih kurang sama jugalah tuan-puan Okey, so dia cerita juga HIIT versus dengan MICT. Dia ambil 1334 kajian yang menjalankan latihan selama 10 minggu, selama 3 kali seminggu latihan tuan-puan, selama 10 minggu. Okey, apa yang dia dapati adalah tiada perbezaan signifikan dia kata dari segi body composition. Tapi tuan-puan, yang mereka cakap cuma latihan HIIT tak mengambil masa yang panjang. Okey tuan-puan. Alright. So saya dah bagi tuan-puan dua kajian meta-analisis yang menyatakan kalau you buat exercise yang pendek ni, okey, tak bermaksud dia tidak memberi kesan. Sebab tu tuan-puan, you kena bijak untuk merangka senaman. Sebab tu kalau dalam sesi consultation saya akan tanya you, apa you punya objektif sebenarnya? You nak jadi apa? You nak jadi atlet? Okay, then kita go for atlet. You nak kurus, kita pergi kat kurus. You nak body fat rendah, kita pergi kat body fat rendah. Sebab semua jalan nak mencapai objektif you ni, jalan dia bukan jalan yang sama tuan-puan alright. Boleh Okey, sekejap saya tengok ada soalan tak. Kalau kita buat HIIT HR lebih daripada MHR, ada apa-apa kesan tak? Maksimum heart rate. Sebaiknya, Waalaikumsalam cikgu, Waalaikumsalam Puan Hamidah. Sebaiknya kita kawal lah, supaya sebab tu kita gunakan heart rate monitor tu supaya kita boleh kawal. Kita bukan apa tuan-puan. Tuan-puan pernah tengok baru ni Euro kan, Eriksen sedang bermain bola sepak kena serangan jantung tuan-puan. Kita bukanlah kata orang fit ni tak bagus, tak tuan-puan. You kena faham, you exercise bukan macam atlet. Macam Eriksen tu, apa-apa berlaku pada dia, hospital free, apa semua free tuan-puan. Okey, ada orang jaga, negara dia jaga dia, bagi kebajikan. You kalau kena, siapa nak jaga? Sebab tu bila kita buat senaman, adalah lebih baik kita ikut guideline yang ni. Kalau puan tak ada masalah tentang jantung, saya rasa okey je. Tapi bila dah melebihi daripada maximum heart rate, adalah lebih baik puan berhati-hati. Janganlah sampai pergi dekat maximum heart rate. Mesti ada something wrong. Kalau puan dah sampai ke maximum heart rate tapi puan rasa macam boleh pergi lagi, mesti ada something wrong lah. Okay, so kita kalau boleh paling-paling tinggi pun 90%, 80% to 90%, itu dah cukup. Alright. Okay, nak tanya orang yang menggunakan kaedah ini selama 4 kali seminggu berserta 1 kali kardio konsisten dapati mengenai peningkatan kapasiti otak. Mereka yang pelun. Betul. Lebih kurang betul lah. Okay. Cikgu Saiful untuk pengetahuan semua, untuk membakar lemak tuan-puan bukan melalui exercise. Sebab itulah Tabata, HIIT ni semua dia boleh memberi kesan yang efektif disebabkan oleh peningkatan kadar VO2 max kita tuan-puan. Okey, VO2 max maksudnya sekejap Okey, VO2 max kita maksudnya kita punya oxygen consumption kita tuan-puan. Alright. Jadi bila kita punya oxygen consumption kita meningkat tuan-puan, kat situlah pembakaran lemak akan berlaku dengan lebih
banyak lagi. Okay, dia punya key kat situ tuan-puan. Bukannya you buat jogging lama-lama tu, betul, dalam jogging pun you masih lagi boleh membakar juga lemak, tapi pada masa yang sama ada juga satu kaedah yang dia panggil EPOC. Ingat lagi kan yang saya cerita EPOC atau afterburn effect. So tuan dan puan, sebab tu kalau kita buat latihan, kita perlu faham tentang fisiologi tubuh badan, macam mana dia memberi kesan kepada badan kita. Tapi tuan dan puan, semuanya tak berlaku kalau sekiranya tuan dan puan tak jaga makan dengan baik. Alright? Okey, Nur Amira, yang ini saya memang ada tajuk saya nanti. InsyaAllah saya akan terangkan ke tajuk saya. Mungkin kalau tak hari Rabu, hari Khamis, saya tak ingat. So nanti you akan follow je rapat-rapat. Nanti saya akan sentuh tentang heart rate ni pada hari Rabu atau hari Khamis. Besok tuan-puan saya tak ada live. Besok saya ada program dengan peserta workout from home saya tuan-puan. Jadi tuan-puan, kalau tak ada apa-apa soalan tuan-puan, so tuan-puan, saya nak habiskan live saya hari saya tengok dah lebih kurang dekat setengah jam juga. Okey tuan-puan, ada apa-apa lagi soalan? Okey tuan-puan, bagi mereka yang berminat untuk join program workout from home tuan-puan, saya bagikan link tu, tuan dan puan boleh klik kat situ, masuk kat dalam waiting list kami. Kami akan berikan info-info bila kami nak buatlah program ni. Okey tuan-puan, saya rasa saya tak ada apa-apa lagi. Saya dah rasa dah dekat 30 minit. Terima kasih atas participate semua orang, ramai orang hari ni alhamdulillah. Saya harap tuan dan puan dapat banyak share benda ni supaya memberi manfaat kepada orang lain tuan-puan, supaya mereka juga faham yang mereka buat exercise ni exercise yang mana satu, dan exercise mana yang sesuai dengan you punya current situation. Itu yang paling penting. Jangan you buat exercise benda yang tak ada kena mengena dengan you punya objektif. You buang masa, you akan meningkatkan risiko kecederaan, dan pada masa yang sama ada kemungkinan you akan tergolong kat dalam orang panggil trap cycle tau. Maksudnya you buat, you tak dapat kesan, you bosan, you pun bounce balik. Okay, so rugi macam tu tuan-puan. Jadi tuan-puan, tolong share video ni supaya kita beri manfaat kepada orang lain. Like, share paling penting, tag kawan-kawan tuan-puan supaya mereka pun dapat manfaat daripada video yang saya kongsi. So insyaAllah besok saya tak ada buat live. Kita jumpa pada hari Rabu dan Khamis tuan-puan. Okey tuan-puan, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera tuan-puan.